هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا فهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا فهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا فهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Ashabul Fadilah, tuan pengurusi majlis kita pada malam ini, Fadil Tuan Imam yang mulia Tuan Haji Tengku Amran Hafizahullah Ta'ala dan seluruh jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana hamba dapat mari ke tempat tuan-tuan pada malam ini, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan usia kita sampailah saat ini, dan pada esok maka masuklah kita pada tahun baru Masihi 2023. Jadi saya ada program dekat tempat tuan-tuan ni selama setahun. Hari ini dan tahun depan satu lagi waktu subuh. Jadi setahun. Inilah program yang paling panjang yang pernah saya dapat, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala setakat inilah. Terima kasih pada pihak masjid kerana sudi menjemput hamba untuk menyampaikan sedikit perkongsian sempena kempen selama hampir 3 bulan seperti mana yang Mulia Tengku sebut kepada saya petang tadi. Bagaimana kempen untuk mengajak masyarakat ahli qaryah Masjid Taman Hadari Paka ni untuk pakak-pakak mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Patutnya lah. Tapi sebab tak patut tu sebab kita kena buat kempen. Patutnya tak payah kempen. Sebab 5 kali sehari dikempen oleh Tok Bilal suruh mari ke masjid. 5 kali sehari. Tapi pengurusan terpaksa kempen untuk mengajak masyarakat mungkin tak dengar azan ataupun tak faham apa benda yang disebut hayya 'alas salah. Yang 2 kali disebut hayya 'alas salah itu, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah yang disebut oleh Tok Bilal itu. Pecah speaker kadang-kadang, tukar baru. Orang tu juga, orang tula je mari. Nak sebutnya benda ni bukan isu masalah kaki, dia melibatkan hati, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah kereta. Kereta bapak besar kereta. Apa segala jenis kereta dia ada. Nah, motor besar dia ada. Kawasaki 1000 ke lebih 1000, saya tak erti nak sebut. Sebab jenis bukan suka main motor ni. Macam-macam kemewahan dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi tak ada terdetik di hati untuk singgah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kalau ditanya tempat apa yang paling jauh sekali di atas muka dunia, mungkin orang jawab kalau paling tinggi Gunung Everest. Paling jauh mungkin kutub utara, kutub belah sana lah, tempat-tempat penguin duduk. Tapi kata ulama, tempat yang paling jauh adalah masjid dan surau. Itulah tempat paling jauh di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Jawapan itu menampar atas muka kita sebenarnya. Lebih-lebih lagi kalau orang berjiran dengan masjid dan surau tapi tak mari ke surau, tak mari ke masjid. Illa fi halatin darurah, kecuali dalam keadaan darurat, benda sakit perut. Itu pun pergi tandas masjid. Dia tahu juga masjid. Alhamdulillah, teman-teman, dia tahu masjid ada tandas, dia pergi ke tandas. Adapun nak masuk solat 2 rakaat, taubat. Dia kata saya busy sangat nak naik ke laut pula, tak dang dia kata tak dang. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah saya pada malam ni, saya boleh cakaplah logat Terengganu ni, sebab saya pun keturunan orang Terengganu juga. Tok saya orang Belanda Selap. Keluarga-keluarga belah sanalah. Cuma berhijrah ke Baluk. Baluk ni adik-beradik Terengganu dah. Cakap pun sama, tuan-tuan mati Allah. Tak jauh manalah, insya-Allah. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana hadis mafhum daripada hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari muttafaqun alaih, Nabi SAW menyatakan kepada kita, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
pada hari yang tidak ada la zilla illa zilluh, tidak ada sebarang teduhan. Pohon-pohon kayu tak ada, rumah tak ada, bangsa tak ada, kemah tak ada, istana lagi tak ada, untuk memayungi manusia di akhirat, di pada mahsyar nanti. Illa zilluh, kecuali bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala. Besar mana arasy Allah? Allahu a'lam. Allah saja yang tahu. Sebab ditafsirkan oleh ulama mufassirin ketika mana menafsirkan ayat sabbihisma rabbikal a'la. Imam Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan sunat kita membaca selepas membaca sabbihisma rabbikal a'la, sunat kita baca subhana rabbiyal a'la. Sunat baca. Sama ada yang membaca ataupun yang mendengar, sunat selepas baca ayat pertama kita sebut subhana rabbiyal a'la. Kisahnya panjang, cuma saya tak tafsirkan kisah tersebut, cuma nak sebutnya besarnya arasy Allah. Pernah ada malaikat minta izin dengan Allah untuk mengukur lilik arasy Allah. Dibagikan tempoh yang lama untuk dia terbang, untuk ukur. Start daripada dia mula, diberi tempoh yang lama untuk dia sampai balik tempat dia mula. Tak siapa-siapa tentang macam Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menyatakan kepada Allah sabbihisma rabbikal a'la. Ada riwayat lain mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, tak ada sesiapa yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan bahawa arasy Allah itu ai saqful jannah, itulah atap kepada syurga satu masa nanti. Maka saya nak tafsirkan arasy yang menyatakan bahawa ada satu kelompok manusia yang akan duduk bawah arasy Allah, iaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada Sahih Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala ajma'in, dia menyatakan bahawa ada hadis 7 golongan ini, ada 2 kelompok saja orang perempuan tak masuk. 2 kelompok saja orang perempuan tidak termasuk daripada 7 golongan ini. Maka kita fokus pada orang lelaki, sebab lelaki ni ar-rijal. Rijal ni qawwamuna 'ala nisa. Kita ni ketua keluarga. Satu yang tak termasuk salah satunya rajulun. Yang sebut rajulun, kalau kita tafsirkan hadis tersebut rajulun sini, kita tafsirkan laki-laki. Dalam yang lain, ayat lain, warajulun tasaddaqa bi sadaqah, kita tafsirkan seseorang. Kenapa? Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, orang puang tak disuruh untuk beria mari ke masjid berbanding orang laki-laki, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa ramai di luar di sana orang lelaki yang suka jadi solehah. Isteri pula rajin mari masjid, suami duduk rumah, semayang rumah, solehah. Patut solehah orang duduk marilah, orang bagus. Mana suami puan? Suami saya semayang rumah, dah apa? Dia solehah sangat. Soleh ni orang bagus, mari masjid. Kena kompang-kompang, mari ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, saya dimaklumkan oleh yang mulia pengurusi tadi, bila mana ada lawatan pergi ke masjid dekat Temeloh yang dikatakan solat subuhnya menyamai solat Jumaat punya penuh orang. Itulah harapan jawatan kuasa masjid nak minta Masjid Hadari Paka ni bias lagu tu. Walaupun sasaran 400 orang, bagaimana kata tuan Busi jadi kacak ke bahasa Inggeris 400, mana kata 400. Saya dah berhenti yang cuma nak sebutnya kita sasar 400, kita boleh pergi lebih jauh lagi insya-Allah. Dan sedikit sebanyak pada malam ni saya tak ada lah nak ceramah panjang, sebab saya bukan orang suka ceramah panjang. Cuma nak sebut kepada tuan-tuan macam Allah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil iktibar bersama pada malam ni. Ambil sedikit input ini dan sampaikan kepada sahabat-sahabat tuan-tuan. Inilah saham kita, tuan-tuan sekalian. Takkan kita nak biar jawatan kuasa masjid dapat pahala saja. Kita makmum pun boleh bina pahala juga dengan kita sebarkan dan kita kempenkan kawan-kawan kita untuk mari, walaupun kempen hanya IS, Isyak dan subuh, tapi insya-Allah kita buat yang setara mana kita mampu dan Allah Subhanahu wa taala akan balas. Baik. Dari sudut hukum mari salat berjamaah di sisi ijma', kesepakatan ulama, iaitu sunnatun muakkadah, sunnah yang dituntut buat. Sunat yang dituntut kita buat, sunat muakkad. Walaupun ada ulama menafsirkan atau beri tafsiran, memberi fatwa dan pandangan mengatakan wajib ke atas orang laki-laki mari rumah Allah Subhanahu wa taala, mari semayang di masjid, wajib.
Sebab nanti saya bagi beberapa hadis kepada tuan-tuan, kita tengok macam mana istidlal dia, dan kita lihat tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Cuma dari sudut ijma'nya sunnah muakkad. Orang kita kalau dengar sunnah je, dia kata tak pergi, tak apa. Dia tak sedar muakkadah tu ditutup untuk kita buat, untuk kita mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah nyatakan dalam Al-Quran, waktu saya mimbar akhir tahun 2015 pencetus ummah, tajuk yang saya bentang pada mimbar akhir tersebut, masjid kenapa kau dipinggirkan. Tu tajuk dia. Mula-mula dapat program tersebut, dia suruh kita kata, ustaz tolong bagi dua tajuk. Kalau ustaz lepas ke final, ustaz akan pilih mana satu tajuk ini untuk dibentangkan ketika mana persembahan mimbar akhir. Maka saya bagi dua tajuk. Salah satu tajuknya, masjid kenapa kau dipinggirkan. Kenapa orang pinggirkan masjid, tuan-tuan? Covid tak berapa nak ada dah. Kalau sebab Covid kita faham, sebab SOP dan sebagainya. Tapi kenapa orang pinggirkan masjid? Kita lihat budak-budak dak ramai mari ke masjid. Yang ada RTM, golongan RTM, rancangan tunggu mati belaka. Orang muda pergi mana? Shopping kompleks. Pergi lepak tepi-tepi patah. Lalu dekat masjid Terapung tadi, semalam. Tengok ramai orang main dia, benda tu. Itik boleh bergerak tengah sungai tu. Main duk kayuh, mendayung. Dekat-dekat maghrib penuh lagi orang. Patut dekat-dekat maghrib kita penuh dekat rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa jadi macam tu? Daya tarikan tu luar biasa yang mereka buat. Keseronokan itu dah wujud setengah orang dalam masjid ataupun dekat masjid. Sahabat kami, kenalan kami dan juga orang hebat, bekas pegawai zakat Kedah, Ustaz Firdaus. Tuan-tuan boleh tengok dalam TikTok dia. Dia menjadi imam dan pengurusi masjid dekat Tanjung Dawan. Masjid Merbuk, dekat Merbuk. Masjid itu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian mendapat anugerah masjid luar bandar yang paling hebat sekali dari sudut pengisian luar dalam masjid. Luar biasa, tuan-tuan masya-Allah. Benda tak ada sana. Kedai basuh kereta ada, bukan dalam masjid, luar masjid. Cyber cafe, bukan cyber cafe ada. Kedai ada. Apa tuan-tuan nak? Ada belaka situ. Dia buat belaka makan pagi dekat masjid. Walaupun tuan-tuan kata pelik dia di semua dekat masjid ni macam dunia, tak, bukan dunia. Dia nak memperkenalkan kepada masyarakat masjid dia ala-ala RNR itu memang dihadiri oleh ramai. Luar biasa tuan-tuan macam Allah, bila mana masjid diimarahkan, orang tidak kedekut nak keluarkan sumbangan. Baru-baru ni dia mencari dana sebanyak 1 juta. 1 juta 7 hari dapat 1 juta. Kempen dia RM1 seorang. Kempen dia RM1 seorang, tuan-tuan. 7 hari 1 juta dapat. Kenapa orang bagi kat dia? Sebab orang percaya dia ni boleh buat masjid menjadi sebegitu rupa dengan diimarahkan. Malam-malam ada main basikal berwarna, basikal ada lampu, ada kereta ada lampu, semua dia buat. Semua dapat imbalan daripada masjid. Dan kelebihannya apa dia? Waktu masuk orang mari sembahyang masjid. Itu dibuat tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, apa yang dia rancang sebagai orang muda ni berjaya setakat ni, berjaya biiznillah ya azza wa. Lebih daripada itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa yang kita nampak berjayanya dia mengimarahkan masjid tempat yang dia diberi amanah tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ada menyusun beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan untuk ambil iktibar. Kita baca hadis dan mafhumnya. Nabi kata, man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi balik masjid, tuan-tuan, 5 kali sehari. Kalau yang tak ada kerja lah, yang pencen ataupun yang kerja sendiri, memang dia sentiasa ulang alik mari masjid. Man ghada ilal masjidi aw raha, siapa yang pergi dan balik daripada masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan baginya satu tempat dalam syurga nanti setiap kali dia pergi dan setiap kali dia pulang. Ada orang tanya, dah banyak sangat ustaz saya 5 kali sehari pergi mari ke masjid ni, dah banyak sangat, payah pula saya. Ini orang nak makan penampar atas muka, tuan-tuan.
Dia ingat syurga ni macam dunia. Dunia ni kalau banyak rumah, pening juga kita. Duit banyak sangat. Nak LHDN duk teropong kita sebab nak dapat duit banyak. Kerajaan tak ada duit sangat lah ni. Nak. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala tak boleh. Bila mana Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran, nak tengok standard kita, kedudukan kita, kasta kita di syurga nanti, tengok betapa banyak mana nikmat yang kamu terima dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Sama juga hadis ni tuan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Hajar menafsirkan, bila mana Allah menyatakan Allah akan bagi pada orang yang pergi masjid, balik masjid, satu tempat dalam syurga, apa tanda dia tuan-tuan? Siapa boleh cover saya? Apa tanda dia? Tanda dia kata banyak rumah lah, dah. Tanda dia memang kita akan masuk syurga tuan-tuan, macam Allah SWT. Itu tanda dia. Sama juga dalil Nabi kata, man bana baitan, man bana masjidan lillah, siapa yang bina masjid kerana Allah, walaupun sebesar sarang burung, dia bagi sumbangan. Masjid kata kita nak buat masjid, dia tak ada kerja pun tak ada seria, dia bagi seria. Walau kamifhasi qata, walaupun sebesar sarang burung, kecil sangat. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bina bagi dia sebuah rumah dalam syurga. Imam Ibn Hajar menyatakan bahawa dia ini confirm masuk syurga. Sebab apa? Tak logik Allah bagi rumah, Allah buat istana, tapi kita duduk dalam neraka. Tak logik. Itu pandangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama yang hebat ketika mensyarah hadis tersebut. Jadi makna tuan-tuan, agak-agak kita boleh senyum lah dah tuan-tuan lah. Yang rajin mari masjid, cuma jangan ujub pula. Setengah orang jenis buat ibadat ni ada satu masalah pula, dia riak pula. Itu masalah dia, syikat mazmumah yang ada. Dia tengok lalu tepi rumah orang gelap, Allah, neraka dah, neraka terus orang. Lama syurga lah, sebab mari awak masjid. Duduk sah pertama, dia kata Tok Imam tak mari lagi. Tok Imam, Allah, teruk. Dia mari, dia ujuk seorang, dia rasa dia pula hebat. Ni masalah orang buat ibadat. Yang tu tolak tepi dulu. Kita fokus nak suruh orang mari masjid. Fokus penyakit orang mari masjid dia juga. Yang jarang mari, dia kata lah hidup lagi mu, ingat mati dah. Tu lagi dahsyat. Memang tak mari dah, lepas tu orang tu patut orang tak mari lama, kita kata la haula wala, hamba rindu sangat kat mu, mai duduk sebelah, tak ada masalah. Tapi kita suka pula perli. Jangan perli gitu tuan-tuan. Sebab orang Melayu jenis macam tu. Saya pun Melayu juga. Tak percaya, tengoklah kalau orang sakit perut dalam kuliah ni, ada orang keluar, kita bisa tengok, tak ada kerja je. Orang lain tak pernah tengok, tak cara pun. Anak saya masuk wad baru ni, takdir Allah adalah medical card tu, bayar bulan-bulan, 2 tahun baru kena sekali masuk wad. Duduk sebelah orang Melayu, mula-mula dapat wad 2 orang, 2 katil. Anak kita budak baru 2 tahun, kita suruh senyap, dia tak senyap. Yang sebelah so syik pacar syik dah, suruh senyap. Kita kata minta maaf lah, dah anak kita ni nak buah sikit, maklum lah, error. Berduduk dengan orang bukan orang Melayu, bukan Melayu, orang Cina. Anak kita buah juga, dia buat bodoh gitu, tak cara. Tapi kita sebab mungkin prihatin kita tu lebih, jadi masalah juga kepada orang lain sebenarnya. Cuma nak khabar macam Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nombor 1, dapat syurga daripada Allah, dapat tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW lagi, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatal mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Wahai manusia, salatlah di rumah kamu. Kalau kita guna ayat ni, ni hadis ni Ustaz. Dah hadis Nabi kata suruh semayang rumah. Tapi kata ulama, ai salatu nafilah, iaitu salat sunat. Salat sunat semayang di rumah Nabi kata. Tapi sebab mungkin rumah kita jauh, payah nak semayang qabliyah tu, khususnya subuh. Subuh ni tuan Allah Subhanahu wa taala, satu salat sunat fajar itu, salat sunat qabliyah sebelum subuh itu, khairun minad dunya wa ma fiha, sebaik-baik, lebih baik daripada dunia dan seisi-isi dunia itu. Siapa tinggal apa rugi ya tuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab ada seorang sahabat mari bertemu Rasulullah, menangis-nangis. Ya Rasulullah, dia menangis. Nabi kata, "Apa kau nangis? Kenapa kamu menangis?"
Dia kata, "Ya Rasulullah, binatang saya hilang, tunggangan saya hilang." Nabi kata, "Aku ingat mu nangis sebab tertinggal solat qabliyah tadi." Nabi tanya tu. Sebab Nabi kata apa? Solat sebelum fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Cuma Nabi kata, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah." Sebaik-baik solat sunat, solatlah seorang itu di rumahnya, kecuali solat-solat yang diwajibkan 5 waktu, mu kena mari masjid. Maknanya tuan Allah Subhanahu wa taala lepas ni nak solat qabliyah, cuma kita tak lah mungkin kalau biasa buat ni masjid lah. Cuma di rumah jangan kita biarkan rumah kita menjadi kubur sebab tak dilaksanakan solat-solat sunat di sana. Nah, macam ba'diyah isya. Ba'diyah isya rakaatain 4 rakaat, 2 rakaat dapat pahala seperti mana malam Lailatul Qadar kita dapat. Kita tahu benda tu. Dah buat. Dah ada masa saya 2 rakaat dodang. Pas cerah dodang. Macam semalam saya bahaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, bila mana datang ajal seseorang manusia, kita semua datang ajal. Qala rabbirji'un, maka berkatalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibrah pengajaran boleh ambil yang kurang ibadat kepada Allah. Qala rabbirji'un, ya Allah balikkan kami balik ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, moga-moga aku dapatlah buat amal soleh yang aku tinggalkan dulu. Kita kau begitu kepada Allah, moga-moga bukan kita lah. Sebab ada banyak kisah menceritakan, ada orang kata alangkah jauhnya lagi, alangkah beratnya lagi, alangkah banyak. Dia mengeluh. Sebab bila mana kita nak meninggal dunia, tuan-tuan, Allah bentang kepada kita maq'aduna, tempat kita. Imma fil jannah, sama ada masuk syurga, wa imma fil nar, atau masuk neraka Allah. Tu sebab jarang orang mati ni dia banyak cakap, kecuali dalam cerita TV3 je, sinetron. Papa nak mati, syarikat Megah Holding ni, papa wasiat pada kamu. Itu cerita, tuan-tuan. Orang mati jarang cakap banyak, sebab dia duduk sibuk waktu tu tengah sakarat. Sakarat ni mabuk nak mati. Sebab nampak dah malakul maut datang menghadap. Kan banyak video-video yang viral, orang nampak malaikat maut, beliau mata dia mati, tak ada masa. Walaupun mungkin ada setengah orang yang boleh bercakap lagi, tapi kebanyakannya tak ada nak cakap dah. Kita yang lakinu mautakum la ilaha illallah, kita yang talqinkan kepada mereka la ilaha illallah. Kalimah tu jarang dia kata tolong jagalah yang itik mak, rumah mak ni tak jual lah ni, ayah kamu pesan jangan nikah lagi, kalau nikah mak terekam dia malam, macam-macam. Tak ada. Biasanya dia cover sama ada la ilaha illallah ataupun tak nak cakap apa lah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang kedua. Nabi kata kalau salat maktubah, salat yang wajib, kena mari ke masjid Allah ataupun ke surau-surau untuk melaksanakan ibadat di sana. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Nabi, wa inna salatar rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Seorang laki-laki yang semayang dengan seorang laki-laki yang lain, mana 2 orang, lebih baik daripada dia semayang seorang. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, dan salat 2 orang, ada 3 orang lah, tadi seorang-seorang 2, kalau salat bertiga lebih baik daripada salat berdua, kata Nabi. Fama wama kasura fahuwa ahabbu ila Allah taala, dan lebih banyak itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maknanya makin ramai jemaah, makin banyaklah tuan-tuan Allah yang disayangi ataupun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW lagi, ni semua dalil belaka ni. Salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah wa fi riwayah bi 25 darajah juz'an. Dalam riwayat kata darajah. Nak sebutnya, Nabi kata salat jemaah lebih baik daripada salat bersendirian dengan 27 kali ganda. Salat jemaah lebih baik daripada salat seorang dengan 25 kali ganda. Ada ulama menafsirkan, walaupun jumhur mengatakan itu kelebihan, seperti mana disebut Imam Nawawi, dia mengatakan perbezaan 25 dan 27 itu di atas kadar ibadat kita ketika mana salat jemaah itu. Kalau Imam Al-Ghazali lagi detail, dia mengatakan bahawa
Allah Subhanahu wa taala akan terima solat kita mengikut kadar khusyuk kita. Itu di sini Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardah. Dan ada juga ulama menafsirkan maksud 25 27 itu kalau solat jemaah di solat-solat yang jahar. Solat apa? Subuh, maghrib, isyak, 27 dapat. Solat-solat yang sir, yang tak baca kuat, zuhur, asar, dapat 25 kali lipat insya-Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mana apa tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala itu tafsiran para ulama. Tapi majoriti mengatakan bahawa kelebihan solat jemaah itulah dapat 27. Saya pengusaha ataupun membuka madrasah. Bila kita tanya orang mari temuruga, ustaz-ustaz mari bertanya, antara yang dia tanya nombor satu mana dia? Dia tanya umur kita ke? Tak ada tanya berapa umur ustaz? Tak ada. Biasa tanya benda. Gaji berapa ditawarkan? Gaji berapa ditawar? Kita sebut gaji minimum sekarang 1,500 lah. Madrasah tak boleh gaji sampai 4-5 ribu. Bukan kerja tengah laut ni, Petronas ke benda tak? Ngajar je budak orang. Ngajar. Tapi pahala besar macam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tawarkan kepada pekerja, kamu nak tak gaji 27,000 satu, gaji 1,000 satu sebulan, mu nak yang mana? Confirm kalau kita khabar saya sekadar 1,000 dah pedah sebab kita ngajar tahfiz ni lillahi ta'ala, ni waliullah, wali Allah. Mesti kita jawab nak berapa? 27,000 kan? Berapa 27,000? Lebih besar daripada 1,000. Yang ni kita nampak sebab nampak dunia tu. 27,000 nak beli benda. Abang ipar saya kerja kapal 3 bulan tengah laut, dapat tu balik darat. Duit banyak, pitih banyak. Rumah saja 7 butir rumah kat Kuala Lumpur. Orang kaya lah. Tapi tak bagi saya sebutir, tak bagi lah. Tak mau satu hari dia bagi juga, ramai orang nanti. Tapi orang kaya. Sebab apa dia sanggup pergi ke laut, naik kapal tu dengan gelombang papak besar tu? Sebab gaji lah, 80,000, 100,000 sebulan gaji. Gaji tu macam Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita melalui sabda Rasulullah, solat jemaah dapat 27, solat seorang dapat 1. Tapi kita kafir benda tak apalah, dalam urusan akhirat ni 1 pun kafir memadai, tak boleh tuan-tuan. Dalam urusan akhirat kena rebut yang paling banyak sekali. Sama juga dengan solat dalam saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf keempat, ada beza tu. Sama juga sembahyang hari Jumaat. Mari waktu awal dapat seperti mana menyembelih seekor unta merah. Mari waktu kedua macam sembelih lembu. Mari waktu ketiga macam sembelih kambing, kibas. Mari waktu keempat macam sembelih ayam. Waktu kelima telur. Dia kata tak telur pun tak apa, mahal ni telur. Sudah terus. Mari waktu khutbah dah, tutup dah khatib, tutup kitab. Duk dengar malaikat tutup kitab, dengar khutbah daripada khatib. Mak kita tak apalah Ustaz, tak dapat budak buat asalkan solat Jumaat saya sah, tak apa dah tu. Itu kita tentang cara saya lah. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kita kena cemburu dengan ibadah orang-orang ahli ibadah. Kat rumah saya ada seorang pakcik, Haji Sulaiman nama dia. Saya ni tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian, cemburu dengan pakcik ni. Sebab tahfiz kami dekat rumah dia, kawasan rumah yang sekarang lah. Dan sekarang ni tengah bina satu lagi komplek dekat Cemor. Pakcik ni 5 kali sehari dengan motor skuter dia, bro. Kalau hujan, kereta wira buruk dia kan bawa. Kita cemburu. Tapi kita ada surah, dekat tahfiz tu ada surah. Tapi nak kapalnya pakcik ni ulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajah dia tuan-tuan, kalau senyum comel sungguh tak. Bukan sebab dia kacak, tapi cahaya yang ada pada wajah itu luar biasa. Ini kelebihan yang wujud kepada orang si Allah Subhanahu wa taala. Oh ni saya ceramah satu tempat dekat Pasir Putih. Pasir Putih. Siapa-siapa dekat masjid tersebut ada seorang budak Down syndrome. Mari siapa kita dah ustaz ceramah malam ni, budak tu kita cakap biasa, dia mungkin Down syndrome tak berteruk, tapi wajah dia Down syndrome lah. Bila tanya pada jemaah, ustaz dia ni lah paling aktif dalam masjid ni, paling aktif, dia ni lah budak ni, dia adalah orang OKU yang confirm Allah bagi syurga pada dia insya-Allah. Mungkin dia sudut pemikiran tak sama macam kita, tapi mulianya budak ni tuan macam Allah, solat tak pernah tinggal.
Sama juga di Ipoh, di surah Al-Saniyah, ada seorang lagi budak Down syndrome, tapi yang saya jumpa di Pasir Putih boleh kecak, boleh cakap. Yang di Ipoh tu tu je. Mari semayang. Waktu kuliah, dengar kuliah, dia takbir, rukuk, tu. Tapi saya kata mulianya mu ni wahai budak, tak luar biasa sungguh. Mulianya dia sebab apa? Mulianya bapak dia bawa mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapak dia seorang kontraktor. Kalau ayah dia outstation, dia mari dengan mak dia. Budak bagus mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nyatakan bahawa bukan masalah kaki, tapi masalah hati untuk kita singgah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari mengimarahkan rumah Allah yang mulia ini. Kemudian beberapa hadis lagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang saya nak berikan kepada tuan-tuan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nas ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamshi fa ab'aduhum. Nabi kata seorangnya orang yang paling besar pahalanya di akhirat nanti ialah orang yang paling banyak melangkah mari ke masjid. Maksudnya orang jauh dia mari juga masjid, ataupun duduk rumahnya tu jauh daripada masjid, dia berjalan. Dulu berjalan lah. Dan ni kalau naik kereta sebanyak putaran roda tu, kata ulama mu'asarah. Sebanyak putaran roda. Dan Nabi kata wallazi yamtirus salah wallazi yantaziru salata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalliha thumma yanam. Nabi kata apa? Dan orang yang menunggu waktu semayang hatta yusalliha, sampai dia semayang solat tersebut ma'al imam, bersama imam, a'zamu ajran, lebih besar ganjarannya min alladhi yusalliha, daripada orang yang semayang summa yanam, kemudian dia tidur. Maknanya semayang seorang, dia semayang awal waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat terus semayang. Ataupun masuk waktu, tak dengar azan dah, masuk waktu dia semayang, lepas semayang dia tidur. Berbeza dengan orang yang tunggu waktu salat, waktu salat pun masuk dan dia semayang bersama imam, ganjaran yang lebih besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kemudian ada zaman Nabi, beberapa hadis menyatakan ada orang buta pada zaman Rasulullah yang minta izin, excuse daripada Rasulullah, tak dapat datang ke rumah Allah. Ada satu hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada riwayat inilah Abdullah bin Ummi Maktum, tapi ada dua riwayat yang saya nak bawa pada tuan-tuan pada malam. Datang pada Rasulullah seorang lelaki yang buta, faqala ya Rasulullah, maka dia kata wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasulullah, saya tak ada orang yang boleh bawa saya, pegang tangan saya nak menuntun saya ni mari ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Dia tanya pada Nabi untuk dia dirukhsahkan, diringankan, jangan pergi, tak pergi ke masjid pun boleh dia semayang kat rumah. Tuan-tuan ambil pengajaran ini, orang a'ma, buta. Saya baca kat tuan-tuan, nombor satu yang kena saya, nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan yang dengar pada malam ni, orang buta minta excuse dengan Rasulullah. Dia kata sebab tak ada orang nak bawa dia, tak ada orang nak bawa dia. Kemudian farakhasa lahu, Nabi pun kata okey tak apa, tak payah mari masjid, tak apa. Farakhasa, Nabi ringankan untuk dia. Falamma walla da'ahu, tak kala mana orang buta ni pun berpaling nak balik, da'ahu, Nabi panggil balik. Fulan, Nabi kata apa? Hal tasma'un nida bis salah, mu dengar tak orang azan? Dengar. Intabih ayuhan nas, ambil iktibar. Kamu dengar tak orang azan? Qala na'am. Maka dia kata saya dengar ya Rasulullah. Qala fa'ajib, mu kena mari. Mu kena mari. Ulama ada mengambil daripada dalil istidlal, dalil yang mengatakan wajib mari masjid. Ada ulama mewajibkan masjid, mari solat di masjid menggunakan hadisnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang buta pun kena mari masjid, kita yang tak buta ni Allah, lebih-lebih lagi lah kena mari ke rumah Allah. Itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, riwayat oleh, dia kata apa? Ya Rasulullah, innal madinata kasiratul hawam
kasiratul hawami was-siba, ya Rasulullah, dekat kota Madinah ni banyak pokok-pokok tanaman-tanaman dan banyak juga sibak. Sibak ni binatang-binatang berbisa ni, atau binatang buah, tahu binatang buah ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia ngadu pada Nabi, Allah waktu ni orang buta, sahabat yang buta. Tapi kita kena ingat juga, dia ni profession dia seorang Tok Bilal. Azan yang pertama, azan Sayyidina Bilal ibn Rabah, subuh. Azan yang kedua, azan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala ajma'in. Dia kata, ya Rasulullah, kota Madinah di banyak pokok-pokok, banyak binatang buah. Atasma'u, mana Nabi kata, atasma'u hayya 'alas salah, kamu dengar tak wahai Abdullah bin Ummi Maktum, hayya 'alas salah. Tok Bilal panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dah hayya 'alal falah. Maka kata Nabi, ya, kata dia, ya Rasulullah, fa hayya hala, maka kalau gitu mu kena giah semayang. Kalau kita baca hadis ni, maka Allah menggerungkan hati, terutama saya yang bercakap kepada tuan-tuan yang berada pada malam. Kadang-kadang kita musafir jauh, tempat yang kita nak singgah, lalu dekat masjid, tapi tak sedang kita nak singgah rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai alasan yang kita cipta sendiri untuk mententeramkan jiwa kita sendiri, terutama Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, kita akan sambung kuliah subuh esok pula lah. Sebab panjang lagi ni. Saya pun tak berapa suka panjang-panjang. Tuan-tuan dah beralih kaki 4-5 kali dah tadi. Mana cukup-cukup lah tu. Dah saya selesa duduk atas ni. Cuma nak sebut tuan-tuan, yang terakhir sekali, ada seorang Tok Bilal. Dia azan subuh. Bila azan subuh, yang mari Tok Imam, dia dan beberapa orang jemaah. Jadi Tok Bilal ni marah sungguh. Dia kata, bapalah orang tak mari masjid kita ni, kenapa tak mari masjid? Dia pun waktu duha kat pukul 10 pagi, dia pun masuk bilik azan pula. Dia azan pula sekali lagi subuh. As-salatu khairun minan naum. Start Allah Akbar tu pun orang cengang dah. Oi, mana ni? Dah mana pula dia azan pukul 10 pagi ni? Dah nak pergi berjihad ke benda? Jadi bila dia azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum, penuh orang mari masjid. Dia pun keluar pada bilik Tok Bilal. Dia tengok orang ramai, terkejut dia. Dah berapa ramai sangat ni? Dia kata, hei gila. Orang pun cakap, hei gila, muazzam benda subuh pukul 10 ni. Muazzam benda subuh pukul 10. Tok Bilal kata, aku gila ke? Oh lama gila lah. Mana boleh azan pukul 10? Azan subuh lah tadi. Kata Tok Bilal, aku azan dah subuh tadi. Yang mari 4-5 orang tak muka-mu aku tak jumpa. Waktu tu aku tak gila sebab aku azan subuh. Sekarang bila mana aku azan, waktu ni ramai pula muka-muka macam mari dalam masjid. Siapa gila sekarang? Aku, kamu gila. Itu bahasa kasar dia, macam Allah SWT. Balik awal, mau balik awal, malu belaka. Sebab apa? Tak sangka Tok Bilal dia marah sangat siapa tahu. Tapi menjadi pengajaran kepada penduduk, mari ke rumah Allah SWT bila mendengar lidah panggilan yang paling agung sekali, panggilan azan. Sampai Nabi SAW duduk dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dengar je azan, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi wajah dia seolah-olah Nabi tinggalkan aku, seolah-olah Nabi tak kenal aku ni siapa. Mana cepatnya Nabi meninggal. Kita kalau boleh tak tinggal lah macam Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi nikah baru pula tak tinggal lagi lah, isteri kita dan sebagainya. Jadi akhir sekali tuan macam Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yang mendengar kalamullah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam peringatan untuk mengambil iktibar bersama insya-Allah. Saya dan kebetulan mari ini malam ketiga, malam terakhir saya lah di bumi Terengganu ini dalam misi akhir untuk mencari dana untuk pembinaan kompleks pendidikan Baitul Dhiya. Yang Mulia Tengku minta maaf, mana fungsi. Saya minta izin sikit untuk menerangkan kepada tuan-tuan. Yang akhir sekali tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ada dua perkara penting lah saya nak tawarkan kepada tuan-tuan. Yang pertama, untuk kita mencukupkan dana akhir kami. Patutnya hari inilah hari last untuk kami bayar kepada kontraktor tersebut, ada lebih kurang dekat 100,000 lebih lagi. Nah, baki yang perlu kita jelaskan. Sebahagian kita dah dapat, sebahagian lagi kita perlu cari untuk cukupkan. Oleh kerana ihsan daripada kontraktor tersebut, dia lanjutkan lagi pembayaran. Sebab dia pun orang yang boleh bekerja sama. Cuma kita tak suka nak berhutang banyak dengan orang lain.
Cuma saya tawarkan kepada tuan-tuan untuk menyumbang kepada kami semampu dirilah, insya-Allah. Dan di sana ada madrasah yang kami bangunkan, tahfiz vocational. Jadi tawaran kedua bagi sesiapa ada anak-anak yang berminat untuk hafaz Al-Quran dan minat kepada bidang vocational, saya alurkan untuk masukkan anak tuan-tuan ke tempat kami. Kami menawar kepada usia 13 dan 14 untuk belajar. Cumanya tempatnya bukan di Paka, tempatnya di Dengung pula dah. Tempatnya di Cemor, Perak, Darul Ridwan. Bagi orang susah percuma sahaja. Bagi orang senang, yuran bulanannya RM300 sebulan, insya-Allah. Itulah komitmen yang perlu dibayar dan perlu kami cari untuk bayar gaji guru-guru dan fasiliti dan sebagainya. Yang kedua, macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kat luar sana tu ada produk daripada mahat kami namanya Kasturi Syifa. Bagi tuan-tuan yang ada gangguan makhluk halus, khususnya gangguan orang ni tak apa nak jadi sangat. Orang lebih dahsyat pada makhluk halus. Jadi makhluk halus ni jin, syaitan, iblis tu yang ada gangguan sama ada pada diri tuan-tuan ataupun rumah, Kasturi Syifa sangat baik untuk sebagai pendinding ikhtiar saja untuk kita pakai. Sama ada nak disembuhkan di kawasan rumah, kawasan bilik tuan-tuan, mungkin bilik tu banyak, macam tempat saya duduk pada malam ni tu, banyak sangat rumah, saya tengah-tengah seorang tu rasa nak kena sembuh juga malam ni. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dapatlah ikhtiar, boleh tengok dekat sana. Dan juga produk daripada syarikat saya sendiri. Saya dulu kaki tangan awam, berhenti bekerja, fokus kepada perniagaan dan juga kepada mahat kami ni. Ada namanya Kokotin, ratah saja pun sedap, mungkin tuan-tuan pernah dengar lah. Kalau biasa dengar Tamar Koko, Iman Koko, ni ada satu lagi Kokotin. Sejak 2019 kita buat, alhamdulillah dah berada kat pasaran dekat 3 tahun lebih dah yang berada, insya-Allah. Bagi orang bermasalah penyakit sembelit dan sebagainya sangat sesuai. Sembelit untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Wallahu alam, nak semua tu dapat kat luar. Tolong ringankan kereta Abandin untuk balik Pulau Terengganu pada malam ni. Redak beratlah nak balik daripada Paka ni. Wallahu alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam